Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Malam ni kita sambung kembali hadis yang ke-30. Kita pernah baca hadis ni tapi tak habis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. عن أبي ثعلبة الخشني. Dia sebenarnya sejuk tu, tak boleh depan muka tu. Tak apa. Okey lah. Takut ni pula panas kan? An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan beberapa kefarduan, maka kamu jangan sia-siakannya. Wahadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan hadda hududan, telah meletakkan had-had yang tertentu. Mana hukum hakam yang kita akan jelaskan nanti. Fala ta'taduha, jangan kamu melampaui, jangan kamu langgar hukum hakam ini. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan beberapa perkara. Fala tantahikuha, jangan kamu lakukannya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat kepada kamu. Ghaira nisyanin, bukanlah Allah itu lupa. Fala tabhathu anha, maka kamu jangan cari, jangan kamu selidik tentangnya. Okey, jadi kita dah cerita dah pada pertemuan lepas tentang perawi hadis ini. Kita terus kepada wahadda hududan fala ta'taduha. Allah Ta'ala meletakkan had. Had ini sekatan larangan, maka jangan kita langgar larangan tersebut. Wa'lam anna al-hududa mutanawi'atun. Ketahuilah bahawasanya hudud itu ada beberapa bahagian. Antaranya haddu zina wa huwa rajmu in kana al-fa'ilu muhsanan. Yang pertama, had, dia panggil haddu zina, batasan bagi orang berzina, iaitulah rejam jikalau yang penzina itu muhsan, muhsan yang dah berkahwin. Ya, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Jadi orang yang pernah berkahwin, dia berzina, maka hukumannya rejam sampai mati. Wal jalb mi'atun, dan disebat 100 kali sebatan. Wa taghrib ila masafatil qasri 'aman in kana ghaira muhsan, dan dirotan sebanyak 100 kali rotan, dan dibuang daerah selama setahun jikalau penzina itu belum berkahwin. Ini dalam mazhab Syafi'i. Cuma mazhab Syafi'i ada khilaf, kalau penzina itu perempuan, adakah dia kena buang daerah juga? Kalau lelaki, kena buang daerah. Ya, ada hikmah ni lah. Antara tuan-tuan, bila kita buang daerah ni, dia akan hidup di kawasan yang baru, orang tak kenal dia. Jadi kalau kawasan, contohlah, na'udzubillah min zalik, contoh kalau yang berzina tu orang section 10, contoh ni tuan-tuan, na'udzubillah, orang tahu belaka lah haji ni. Bukan haji lah, pasal kalau rejam mati, confirm mati. Dia belum haji lagi ni. Lah anak dia ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa tu tuan-tuan, Malaysia dah laksanakan undang-undang Islam dah, insya-Allah. Amin. Maka laksananya dekat depan masjid negeri tu. Kan ada padang besar tu kan, kat situ di rotan ni. Jadi orang kenal belaka lah, dia ni kesian, anak siapa lah buat kerja ni. Jadi dia ni tuan-tuan, kalau dia duduk kawasan ni, orang kenal dia. Lalu kita akan hantar dia ke tempat lain,
Yang orang pun tak kenal dia, dia pun tak kenal orang, supaya apa? Ditutup aib dia. Sampai macam tu Islam ajar. Dia akan berdikari kerja kat sana, sampailah insya-Allah dia akan berubah. Ya. Itu bagi orang yang belum kahwin, bujang, lelaki. Kalau perempuan tak boleh dibuang daerah, kecuali kalau dekat belah sana tempat dia kena buang daerah tu ada saudara mara ke, ada siapa yang boleh tengok dia. Dia tak boleh biar macam tu, sebab perempuan kan haram bermusafir selama 3 hari ataupun perjalanan musafir tanpa ada mahram. Kan Nabi kata la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'aha dzu mahramin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tak halal, tak boleh, berdosa bagi perempuan yang beriman kepada Allah. Dia bermusafir tanpa ada mahram dia, sama ada adik-beradik dia ataupun suami dia. Kecuali kena ada orang macam tu, baru boleh musafir. Kita pada hari ni biasa dengar kan, isteri mana je isteri? Isteri outstation. Outstation? Pergi dengan siapa? Taklah dia pergi seorang ustaz, meeting kat sana. Berapa? Seminggu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamba je kita tuan-tuan tak berasa berdosa. Tak berasa berdosa. Kan? Bini mana? Syekh, bini kau mana? Allah, bini anak saya kena khusus. Mana? Kat Thailand. Berapa lama? Seminggu. Seminggu juga. Thailand pula tu. Pergi dengan siapa? Dengan kawan-kawan dia lah, kawan office tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdosa tuan-tuan. Kita suami yang biarkan macam tu, berdosa kita. Maka kita dikategorikan apa? Nabi kata dayus. Ad-dayus lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Takkan dapat bau syurga di hari akhirat. Tuan, benda fitnah ni berlaku akhir zaman, macam-macam cerita kita dengar. Kan? Ini pergi outstation, tinggal laki kat rumah, laki jaga anak, atau dia buat something dekat tempat lain. Tak payah jauh lah. Kan? Kawasan-kawasan yang tempat suami dia kerja pun boleh berlaku benda-benda fitnah macam ni. Apatah lagi perempuan tu musafir jauh-jauh lagi. Haram hukumnya. Patutlah kalau kerajaan ke atau pembangunan jabatan dia reti hukum hakam ni, dia takkan benarkan. Kalau nak khusus ke nak apa ke, mesti bawa suami. Tak kira lah. Kan? Mesti bawa suami ataupun adik-beradik dia, mengelakkan fitnah. Tak pergi je macam tu. Sedangkan musafir yang wajib, musafir wajib apa dia? Haji dan umrah. Itu musafir wajib. Kena dengan suami. Kan? Saudi tak bagi kalau tak ada suami. Ataupun jamaah yang dipercayai, itu musafir wajib. Kan? Kena buat ibadah haji umrah ni. Tak boleh musafir kecuali kena ada mahram, kecuali bersama jemaah yang dipercayai. Ini kan pula musafir tak apa-apa dengan sebab kerja, dengan sebab khusus, kan? Lalu berlakulah fitnah akhir zaman, na'udzubillah min zalik. Okey tuan-tuan, itu yang pertama, bab zina. Okey, ini bagi orang merdeka. Orang merdeka macam kita, na'udzubillah min zalik, kalau berzina, dah kahwin, rejam sampai mati. Jadi kita pernah cerita dulu tuan-tuan, rejam ni pula, tengok bagaimana keadaan orang yang berzina tu. Kalau zina tu disabitkan dengan pengakuan dia sendiri. Contoh dia kata, Tuan Hakim, saya mengaku saya berzina. Kan nanti Hakim akan tanya betul ke confirm. Kau tahu tak zina tu mendatang apa? Tahu Tuan Hakim. Kau tahu, kau confirm betul zina ni? Betul ke kau raba-raba? Tak serius, memang aku projek dengan dia. Projek apa kau ni? Contohlah, cerita-cerita sampai confirm dia. Okey, Hakim akan suruh orang rejam dia. Jadi dia ni tuan-tuan, orang yang berzina disabitkan kesalahan dengan sebab pengakuan tanpa saksi, ketika direjam dia ni, jangan diikat. Jangan diikat orang tu, dan dia boleh melarikan diri. Kan, tengah-tengah rejam, balik. Dia pun tak tahu, pada aduh. Dia pun lari. Kita jangan kejar, biarkan dia lari. Sebab dalam hadis cerita, bila Nabi SAW suruh sahabat rejam Sayyidina Ma'iz, seorang sahabat yang mengaku berzina depan Nabi tu, yang aku dia berzina, Nabi kata, okey, korang pergi rejam dia. Ada orang pun rejam sampai dia mati. Bila dah habis tu, sahabat kata ke Nabi, ya Rasulullah, tadi masa kami rejam Ma'iz, dia lari. Nabi kata, Nabi kau buat apa? Kita kejar lah, apa lagi? Kita kejar, kita kejar sampai mati. Nabi kata, kenapa kau tak biarkan dia lari? Entah dia nak bertaubat kepada Allah, biarkan dia lari. Tapi nak kata macam mana, dah berlaku kan? Itu kalau dengan sebab pengakuan sendiri. Tapi na'udzubillah min zalik, kalau zina itu dengan 4 orang saksi, ya, yang ni hampir mustahil berlaku lah.
Kan? CCTV ni tak jadi tuan-tuan. CCTV ni orang boleh buat belaka. Kan? 4 orang. Tapi benda ni susah lah kan. 4 orang tu pula kan sebarangan. Orang yang siqah dipercayai. Kita ni susah lah tuan-tuan. Kadang kita ni, kita boleh percaya ke? Kita sendiri. Aku boleh percaya ke aku ni? Kita sendiri pun was-was dengan diri kita. Nak jadi saksi yang adil. Kan senang ke apa? Jadi benda yang kalau, contohlah kalau berlaku, ada 4 orang yang siqah yang adil melihat kejadian zina, memang cukup syarat, cukup bukti apa berlaku, maka orang yang kena rejam tu mesti diikat dan tak dibenarkan lari sampai mati kena rejam. Itu beza zina disabit dengan pengakuan dan zina yang disabit dengan 4 orang saksi. Sama, okey. Dengan yang apa, yang bujang pun macam tu juga. Tapi yalah sama. Cuma okey, kalau hamba berzina, tapi zaman sekarang dah tak ada hamba. Dulu cerita dululah, ya. Tapi tak mustahil tuan-tuan. Wallahu alam, mungkinlah wallahu alam bila Imam Mahdi muncul besok, Nabi Isa turun, berlaku peperangan lebih hebat, akan berlaku hamba. Ya, bila kita lawan musuh, kita menang, kita tawan musuh jadi hamba. Contoh kan. Bila hamba ni berzina tuan-tuan, tak kira sama ada hamba tu dah kahwin ke, belum kahwin ke, hukumannya tetap separuh, 50 kali sebatan sahaja. 50 kali sebatan sahaja, discount. Ya, sebab kau hamba. Jadi kalau siapa-siapa tak adalah gitu kan. Jadi kalau orang tu berzina, dia hamba, dia kahwin ke, dia tak kahwin ke, dia hanya kena 50 kali sebatan. Sebab hamba ni tuan-tuan, dia tak macam orang merdeka, dia punya level dia, kategori dia. Okey, seterusnya had yang kedua, haddus sariqah, mencuri. Wa huwa qat'ul yadi al-yumna fi awwal maratin wa ar-rajulu al-yusra fi al-marati ath-thaniyah wal yadu yusra fi al-marati ath-thalithah wa ar-rajulu al-yumna fi al-marati ar-rabi'ah wa qat'ul yadi yakunu min al-ku' wa rijl min al-ka'ab. Orang yang mencuri cukup syarat, cukup bukti, semua tidak ada syubhah. Macam anak curi harta bapak dia. Alamak, tahu pula anak mampu kan. Dia rembat, dia tahu bapak dia kaya, kedekut pula orang tua ni bagi dia raya RM5. RM5 aja contoh, ataupun 50 sen. 50 sen. Innalillahi wa inna. Dia pun rembat duit abang dia RM50 contoh, ataupun RM100 dia rembat kan. Bila sabit kesalahan, anak curi duit bapak, tak kena hudud. Bapak curi duit anak, langsung tak kena. Sebab Nabi kata anta wa maluka li abika. Engkau, harta engkau untuk bapak engkau. Kita anak dengan bapak tak ada hukum. Bapak nak buat apa, dia nak rembat harta kita ke, dia nak ungkit ke, dia nak apa, itu hak dia. Kita anak tak boleh kata apa. Ya. Jadi tuan-tuan, ada syubhah. Sebab tu setengah ulama kata isteri, alamak tahu pula isteri. Isteri curi duit suami pun tak kena hudud juga. Sebab apa, dia suami isteri, dia bergaul hari-hari. Ada syubhah dekat. Syubhah ni mana apa, keraguan. Jadi tak ada, setengah ulama kata tak kena potong tangan. Nak khabar, nak cerita, undang-undang hudud bukan senang sebenarnya nak jatuhkan. Bukan senang. Dia punya syaratnya ketat, ya, keraguan-keraguannya kena dibuang belaka, kena ditanya kenapa kau mencuri, ya, kau ke bulu tak cukup makan. Sebab tu kita biasa dengar cerita kan, Sayyidina Umar Al-Khattab menangguhkan pelaksanaan undang-undang hudud. Menangguhkan, bukan tak buat. Bila satu zaman tu, tahun tu tahun kemarau, ramai orang lapar, menyebabkan orang tak cukup makan, orang mencuri. Maka Umar tangguhkan pelaksanaan hudud dengan sebab ada syubhah, orang ramai kebuluran sebab musim kemarau. Okey. Jadi orang mencuri harta orang, harta awam macam tabung solat, tabung masjid, tak kena. Ada syubhah. Harta adik-beradik tak kena, ada syubhah. Cucu rembat atas atuk rembat duit cucu, duit raya cucu dia hebat nak beli rokok contoh kan, tak kena juga. Itu semua ada syubhah. Sebab dia ni ada kena mengena talian apa, anak beranak seterahim dan sebagainya tuan-tuan. Ada syubhah dekat situ. Ulama khilaf juga masalah curi duit syarikat. Contohlah kita 3 orang haji, saya haji ngaji kan, contoh kita ada share. Berapa peratus ni? 30%, 30% kan. Niaga syarikat untung, anda pun rembat duit syarikat kan, anda tak kena hudud. Memanglah salah, tak salah lah, dia adalah ta'zir, tapi hudud tak kena. Sebab apa? Sebab dalam duit tu ada persen anda, 30%. Ada syubhah dekat situ ya. Jadi bukan senang.
Dan juga orang terima rasuah tak kena hudud, dia bukan mencuri, ya. Dia adalah undang-undang lain. Lepas tu tuan-tuan, benda yang dicuri tu pula ada pula syaratnya. Contoh, duit disimpan dalam laci. Jadi perompak tu dilihat ataupun ada CCTV. Ini lain mencuri dengan zina, dia lain dia punya dia punya saksi. Tapi walau bagaimanapun orang mencuri dia kena ada 2 orang saksi yang menyaksikan dia mencuri. Tak ramai, 2 orang pun cukup dah. Jadi orang nampak dia ambil duit tu memang disimpan dalam loker, dalam laci, dikunci, dikopak, dia ambil duit tu. Tu kena. Tapi sekali kan hamba Allah ni, dia basuh-basuh baju, dia tengok-tengok dekat dalam kocek, duit dia banyak basah belaka. 100, 50, dia pun sidai kat luar tu. Orang datang curi. Maka yang curi tu tuan-tuan tak kena potong tangan. Sebab ada cara simpan duit tak kena. Yang kau pergi sidai kat luar apa hal? Kan kau letak dalam rumah kau sidai, contoh. Begitu. Begitulah juga kalau kasut contoh kan, kasut kat luar yang nilainya, contohlah yang mahal lah, 30, 50 ringgit ke atas, orang curi, tu kena potong. Bukan potong kaki, potong tangan. Ya. Sebab apa? Ustaz, apa pula kena potong? Dia letak slipper kat luar, siapa suruh? Memang slipper lepak kat luar, bodoh weh. Mana ada tidur dengan slipper ada? Orang letak slipper dalam atas katil. Mengong sungguh. Tak ada, slipper, kasut semua dekat luar. Tu tempat dia. Kereta macam tu juga. Kereta simpan dalam garaj, kunci simpan. Tapi kalau kereta sedih kat luar, lepas tu kau tak kunci, kau tinggal dalam tu, lepas tu tingkap kau tak tutup, contoh orang curi, ada berlaku syubhat kat situ. Susah tuan-tuan, ingat senang apa kan? Jadi kalau kita mengaji, kita belajar, rupa-rupanya nak melaksanakan undang-undang Islam ni terlalu ketat syarat-syarat dia. Sebab kalau dah buat tu, dah potong tu, habis pergi tak kembali. Nak kata macam tu. Dan orang yang dicuri barang dia, contohlah dia nampak mamat curian, dia maafkan, dia tengok, dia maafkan, okey, settle. Tapi kalau dia dah bawa report ke mahkamah, tak ada maaf bagimu. Di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat ni, dia tidur dalam masjid. Dia ada pakai selendang. Selendang ni mahal macam serban lah, serban yang branded lah. Ada seorang mamat masuk masjid, dia rembat selendang tu, serban mahal tu. Lalu hamba Allah dibangkit, dikejar, ditangkap. Ya Rasulullah, dia dicuri selendang aku tengah aku tidur. Cukup bukti apa semua. Nabi kata, bawa budak ni, lelaki ni, potong tangan dia. Tuan serban ni terperanjat. Ya Rasulullah, afiridat itu ta'uyaduhu. Takkanlah curi selendang pun kena potong tangan. Tuan selendang tu kata, janganlah macam tu, aku maafkan. Nabi kata, tak. Kau dah report dekat aku, tak ada maaf. Kenapa kau tak maaf masa dia curi tu? Bila kau dah bawa kes dekat mahkamah, kena potong. Ambil kau. Bukan senang tuan-tuan ya. Jadi terpulanglah nak maafkan. Apa kata terpulang pada kita? Jadi dia kata, wa huwa qat'u yadi yumna fi awwali maratin. Curi kali pertama, potong tangan kanan. Curi kali kedua, potong kaki kiri. Bersilang tangan kanan, kaki kiri. Curi pula kali ketiga. Mak Datuk, oi, ketagih gila mamat ni. Potong tangan kiri. Curi pula kali keempat, komplit tuan-tuan, potong kaki belah kanan, ya. Dalam mazhab Hanafi, kalau tak salah Hanafi, dia tak ada potong kaki. Kalau tak salah, dah lama dah tak baca bab-bab hudud ni. Sebab dia kata apa? Dia perlu mencari nafkah untuk hidup dia. Kalau potong belaka, nak kerja macam mana, nak cari makan macam mana, itu ada khilaf di kalangan ulama. Tapi yang pertama, confirm kena potong. Dekat Mesir ada tengok satu video YouTube tu tuan-tuan. Budak Mesir ni dia kudung belaka dua tangan dia. Orang kata, kenapa ke tangan kau kudung? Dia kata dia mencuri. Lepas tu dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Dia takut sangat Allah tak ampunkan dosa dia tuan-tuan. Dia letak tangan dekat kereta api. Kereta api lalu tu, hilang tangan dia tuan-tuan. Dah hilang lama, sakit. Mencuri pula kali kedua. Tagih. Bila mencuri tuan-tuan, dia takut sangat dengan dosa ni, takut kena masuk neraka. Dia letak pula tangan kiri dekat kereta api. Kereta api lalu lagu habis hilang dua-dua tuan-tuan. Saya tengok dalam YouTube, dia sini cerita
Dua-dua ni kena lenyap dengan kereta api berlaku. Orang macam ni tuan-tuan, harap-harap Allah ampunkan dia, Allah masukkan dia dalam syurga insya-Allah. Amin. Sebenarnya dia tak payah buat macam tu. Sebab yang berhak melaksanakan undang-undang hudud siapa dia? Kerajaan, pemerintah. Kita jangan mandai-mandai. Ahli Korea jangan mandai-mandai. Kan? Ada pula haji mana hilang kasut dia. Jumpa dah ustaz, ini rembat kasut punya banyak. Jom kita laksana hudud dekat surau kita. Tak payah, kau jangan buat tulian. Walaupun kita mengaji berpuluh-puluh kitab, kita tak ada kuasa. Yang ada kuasa siapa dia? Pemerintah, kerajaan. Diorang yang laksanakan. Diorang tak buat, besok dia bangkit di padang mahsyar depan Allah, dia jawablah sendiri. Itu je aku nak khabar. Sebab tu kenapa bersungguhnya Tuan Guru, Tok Guru Haji Hadi bawa sangat benda dekat parlimen. Sebab apa bersungguh sangat Kelantan? Sebab apa bersungguh? Sebab takut nak jawab depan Allah di padang mahsyar besok. Tu ceritanya. Tuan-tuan tak rasa ke hudud tu wajib macam sembahyang? Cuba kita tak sembahyang, kita relax tak sembahyang. Kau tak tahu ke, kau tak berasa ke besok depan padang mahsyar Allah tanya, kau kenapa tak sembahyang? Tak, kita sembahyang belaka kan. Kita ada relax, tak puasa selama rok, tak puasa. Tak, puasa kita. Sebab apa? Kita tahu besok Allah akan tanya, kenapa kau masih hidup kau tak puasa? Kau ada duit, kau tak keluar zakat, kau keluarkan zakat. Kita takut sebab dekat padang mahsyar Allah akan tanya, kenapa kau tak keluarkan zakat? Perempuan tak tutup aurat, Allah akan tanya, kenapa kau tak tutup aurat? Sampailah tiba-tiba bab undang-undang. Ingat Allah nak biar macam tu je. Merintah punya lama, dekat 60 tahun, tak pernah kau laksanakan undang-undang aku. Kau ambil undang-undang kafir yang konon-konon kau rasa boleh selesaikan masalah negara kau, makin tak selesai, makin teruk negara kau. Apa kita nak ada besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Risiko amat tinggi tuan-tuan. Sebab tu ulama-ulama kita bersungguh sangat nak melaksanakan undang-undang Islam ni. Bukan orang lain, Allah yang cipta. Allah, kan? Bukan orang lain buat. Okey tuan-tuan. Jadi kita tak boleh nak laksanakan undang-undang hudud sebab kita tak ada kuasa. Yang ada kuasa mana? Kerajaan pusat. Raja-raja, sultan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab diorang ni jaga agama. Wa minha haddu syurbil khamri. Antaranya lagi had minum arak. Wa huwa arba'una jaldah. Disebat sebanyak 40 kali sebatan. Zaman Nabi 40 kali sebatan. Zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib ditambah jadi 80 kali sebatan. Ta'zir. Lagi 40 tu ta'zir. Ta'zir ni denda. Orang minum arak ni tuan-tuan tengok. Dia minum dengan sengaja. Dia tahu tu arak. Dia sedar tu arak. Dia minum. Tu kena. Tapi kalau kita tak tahu, kan? Contohlah, kita ngajar kat surau, jemaah surau nak sabotaj ustaz. Dia bagi anchor. Alaka. Contohlah kan. Ustaz pun tak minum-minum. Ada cakap India tu. Mari kita contohlah kan. Mabuk. Tu tak kena tuan-tuan. Sebab aku mana tahu contoh. Dulu kan ada cerita. Ada satu surau tuan-tuan dekat Selangor ni. Masa tu diorang buat apa, temu ta'aruf, berkenal-kenalan dengan AJK surau. Tanyalah, ni imam kerja apa, siap kerja apa, bila kerja apa. Sampailah pengurusi, Tuan Haji pengurusi, saya pengurusi surau ni, manager kasbah. Oh, bangga Syekh. Kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangga. Keperajat. Kata macam mana? Tak berasa berdosa. Dia kata kenapa berdosa? Dia boleh tanya berdosa. La haula wala quwwata illa billah. Kan? Itu kalau dia silap dia bawa ni anchor dalam surau, tak jengkreng punya ramah. Mabuk Melaka. Tulis surau mabuk. Gitu kan. Surau semabuk kat Melaka ni. Jadi tuan-tuan, itu kalau orang apa tak sengaja, ataupun kita ni pergi majlis makan. Contohlah kita pergi melancong. Mana Ji? Melancong dekat Hawaii. Contoh, buang tebiat pergi Hawaii. Makan-makan tak apa benda di hidangnya, makanan seafood ni Kita pun belasalah apa ikan ke, sekali tercekik tulang. Tercekik tulang ni Orang sana tak ada nasi, yang ada air. Kita nak water, please water. Diorang tak main mineral water. Dia main Carlsberg, dia main vodka, dia main apa benda nak lekak semua-semua tu Kita dah nak mampus ni Masa tu tuan-tuan, wajib
Kau ambil arak ni kau minum. Wajib untuk menghilangkan apa benda tu? Tercekik tulang tu. Wajib. Kalau dah habis hilang, cukup. Jangan kau kata sedaplah pula, tambah sikit lagi. Yang tu memang kau kena sebat 40 kali sebatan. Ya, sekadarnya sahaja. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keperluan darurat itu sekadarnya sahaja. Kalau boleh tepuk kan, makna buat sekadar termampu. Macam makan balik bayar lagi tu le. Kan tak macam mana kita sesat hutan ke mana belantara, tak ada makanan lain. Nanti kadang cerita-cerita kartun kan, yang ada babi je kawasan tu. Dah binatang lain tak ada, dah betul kau. Kan beruk tak ada beruk. Siamang gagak, chimpanzee, anaconda tak ada ustaz. Semua sold out habis. Yang ada balik bayar je. Yang tu macam pelik cerita kau tu. Kan? Contohlah, contoh. Jadi dah kebulu sangat, tak ada makanan. Tak ada makanan, kau makanlah balik bayar tu. Tapi makan sekadar melapik perut yang lapar tu je, untuk mengelakkan kebuluran. Kau, ya Allah, makan dalam keadaan geli lemah darurat, ngap makan. Habis dah cukup. Usaha cari makanan yang lain, pergi cari makanan lain. Kan, kali kau belasang ngap, sedaplah pula. Gini rupanya rasa barbecue ni. Kau pun ambil satu peha, bawa bekal tuan-tuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh gitu. Okeylah. Jadi arak minum dalam keadaan sengaja dan dia tahu benda itu memabukkan, maka kena 40 kali sebatan. Kalau dia dipaksa, orang pegang, minum arak, orang pun letak arak kat mulut dia, itu tak kena. Wa minha dan antara lagi tentang hukum wuduk ini, haddul qazfi bizina, menuduh orang lelaki ataupun orang perempuan dengan tuduhan zina ataupun homoseks. Dua-dua tuduhan ni tuan-tuan, yang menuduh bila tak bawa 4 orang saksi, dia akan disebat sebanyak samanuna jaldatan, 80 kali sebatan. Wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi 4 syuhada fajriduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan mereka-mereka yang menuduh orang perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan tuduhan tanpa bukti, tuduh berzina. Ini berlaku zaman Nabi SAW, bila puak-puak munafik tuduh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bermukah dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu turun ayat ni, mereka-mereka yang menuduh orang perempuan yang beriman dengan tuduhan zina tanpa membawa 4 orang saksi, maka hendaklah disebat sebanyak 80 kali sebatan. Dan jangan terima penyaksian mereka buat selama-lamanya, kerana mereka merupakan golongan yang fasik. Ini tuan-tuan dipanggil haddul qazfi. Tuduh berzina, tuduh homoseks. Tapi kalau tuduh lesbian, kan, tengok akak ni macam lesbian aja, contohlah, tak kena. Itu tak kena hukuman qazaf 80 sebatan. Kenapa? Apa beza zina kena, homoseks kena, lesbian tak kena? Sebab dua benda ni tuan-tuan, homoseks dengan apa binatang ni, zina ni, dia tuduhan berat dan dia berlaku kemasukan. Gitu. Jadi bendanya berat. Kalau yang lesbian ni dia tidak berlaku kemasukan, dia berlaku gonyoh-gonyoh gitu je. Senang bahasanya, payah sangat nak faham. Dia pekah kena macam tu, kau tak faham. Benda ustaz dia cakap, ajak aku dia ceritalah, bagi kau faham. Gitu nak cerita. Jadi benda macam tu, walaupun dia memang berdosa kan, tapi orang yang menuduh dia tak kena haddul qazfi, tak kena. Dia kena ta'zir, dia kena hukuman yang lain, mungkin yang lebih ringan. Ya, kalau ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, ta'zir tak boleh lebih daripada had yang Allah tetapkan. Contohlah, kita boleh rotan orang 100 kali. Okey, 1 kali boleh. Zina 1 kali, kemudian kau nak ta'zir orang 1 kali pun boleh. Tak sana mazhab Maliki. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i anda lupa dah faham. Jadi mazhab Maliki dia kata had ta'zir ni dia boleh lebih daripada had zina. Dia punya pukulan dan sebagainya boleh lebih. Itu dah mazhab Imam Malik rahmatullahi alaihi.
Dan antara lagi ulama letak apa dia? Haddul hirabah. Had, orang merompak. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Sesungguhnya balasan orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Rompak, ya. Rompak ni apa tuan-tuan? Kau nak kata tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Dipotong tangan dan kaki, disalib orang tu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an tuqatta'u aw tusallabu. Kan, kau kena potong tangan kanan dan kaki kiri dan kau salibkan dia sampai mati. Sebab rompak ni tuan-tuan, benda yang ganas. Mencuri tak, mencuri di senyap-senyap masuk rumah orang. Jeng 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 jeng. Kita mencuri tuan-tuan. Senyap-senyap, orang nampak dia lari, bawa lari. Mencuri. Merompak lain. Meragut, saya tak tahu meragut ni nak tak kategori apa. Boleh juga mungkin kategori merompak, ya. Sebab merompak ni dia guna kekasaran lah, jatuhlah dan sebagainya. Okey tuan-tuan, itu secara ringkas lah. Kalau kita nak tahu lebih panjang, kena mengaji Babul Had dalam kitab fiqah, banyak cerita. Benda ni penting juga sebab supaya kita tahu supaya kita tahu. Macam undang-undang negara ni, banyak benda kita tak tahu. Kan? Bila kita banyak benda kita tak tahu. Kalau kita tahu, senang. Fala ta'taduha, maka Allah kata jangan kau langgar segala hukum hakam aku ni. Wa amma maruya min anna Umar bin Al-Khattab jalada sharib al-khamri 80 fa huwa ijtihad minhu li ziyadati tankil. Disebutkan di zaman Umar dia pernah merotan orang yang minum arak sebanyak 80 kali sebatan. 40 itu had, lagi 40 merupakan tankil sebagai panggil apa, ta'zir, denda tambahan. Sebab bila orang minum arak ni tuan-tuan, dia akan jadi mabuk. Bila mabuk, kalau cakap dia akan menipu. Kalau dia bersumpah, dia akan menipu. Kalau zaman sekarang bawa kenderaan, dia boleh langgar orang. Jadi risiko amat tinggi. Jadi dia punya undang-undang pun kena double macam tu. Itu pendapat setengah-setengah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa ani fala tantahiku wa harrama al-asya', dan Allah mengharamkan beberapa perkara. Ka syahadati zur, seperti penyaksian yang bohong. Wa akli malil yatim, makan harta anak yatim. War riba, makan harta riba. Wa uquqil walidaini, derhaka kepada mak bapak. Maka benda-benda macam ni jangan sekali-kali kamu buat. Wa an ibn Shibirmah radhiyallahu rahmatullahi alaihi annahu qala: al-ajabu mimman yahtami min al-halal makhafatan da' wa la yahtami min al-haram makhafatan nar. Seorang tabi'in sebut, dia kata apa? Aku pelik tengok manusia ni. Manusia macam kita ni kan, kadang-kadang kita takut nak makan benda halal tu. Takut sangat. Kenapa? Sebab takut kena penyakit kan. Contoh gula-gula halal, kenapa kau tak makan? Tak boleh Syekh, kecil manis. Contoh kan. Kambing, kenapa kau tak makan kambing? Darah tinggi Syekh. Contoh. Nangka, kenapa kau tak makan nangka? Angin sejuk-sejuk. Benda tu halal. Takut ke penyakit kita tak makan. Tapi ada orang tuan-tuan, dia sanggup makan benda yang haram dalam keadaan dia tak takut masuk neraka. Itu yang pelik tu. Kau dah tahu benda tu haram, kau buat juga, risiko kau apa? Kau masuk neraka. Orang kita lebih jaga takut kena penyakit daripada takut masuk neraka. Wasakata an asya', dan Allah mendiamkan beberapa perkara. Rahmatan lakum, sebagai rahmat kepada kamu. Ghaira nisyanin, bukanlah Allah lupa. Benda-benda ni kadang-kadang banyak benda tuan-tuan yang Allah tak sebut. Jadi kaedahnya macam mana? Kita guna kaedah, dia kata apa? Al-bara'atul asliyah, al-hillu fil manafi' wal hurmatu fil madar. Jadi guna kaedah asal senang. Banyak benda yang Quran tak sebut. Contoh okey, dalam Quran sebut yang tak boleh makan apa? Huriman alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, kan? Diharamkan makan darah, bangkai, daging, balik bayar, kan? Okey. Kita pun tanya, badak air boleh makan tak? Ada pening kepala. Kita pun kamu kena ginilah.
kau tangkap dulu badak air tu, kau sembelih dulu, baru kau bagi fatwa. Kau tangkap dulu badak air tu, kau sembelih dia, baru aku bagi fatwa boleh makan ke tak boleh. Kan? Jadi dia kaedah gini, kalau benda tu tidak beracun, boleh ada manfaat. Dia kan ada kaedah-kaedah kalau ulama kata, contoh kalau binatang yang dia ni makan dengan kekuatan taring dan juga kuku dia, kan, macam rimau, kucing kan, dia pakai kuku dia pakai taring dia, ni tak boleh makan. Rimau, kucing. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i satu benda yang pelik, dubuk boleh makan. Kena dubuk. Binatang apa nama tu? Yang macam haji tu kan. Tu. Pelik kan? Anda pun confused tuan-tuan. Apa benda orang putih panggil? Apa? Hainiah. Lebih kurang macam tu. Ana masa belajar dulu, bila Syekh sebut dalam kelas ad-dab'u, Arab panggil dab'u, kita belajar dubuk, boleh makan. Aku terperanjat. Syekh biar betul. Syekh kata, ni ulama-ulama kaji. Nak khabar ulama dulu tuan-tuan lebih hebat kajian daripada National Geography. Ya main. Ulama dulu aku tak tahu lah macam mana, subhanallah kajian dia. Allah ni ijtihad dia orang Dia kata mungkin dia tengok tau. Rimau dia boleh tangkap mangsa dia dengan dia seko-seko, dia boleh tangkap kejar kau, dia driving banyak punya kau macam tu kan. Apa benda singa, kucing boleh tangkap, apa benda tikus, kan, dia seko-seko boleh tangkap. Dubuk tak? Kalau tuan-tuan tengok dubuk, dia nak tangkap mangsa dia secara jama'i, berjemaah. Kan? Seko kijang, dia kumpul. Dia kepung. Seorang gigi kaki, lalu lebih, barulah mati binatang tu. Jadi, dubuk ni, dia tak kuat kuku dia. Dan dia punya, orang kata, gigitan itu kalau tak ramai-ramai, tak boleh mati. Dia kena ramai-ramai, tuan-tuan. Sampai macam tu, ulama kaji. Ya, tu dalam mazhab Syafi'i lah. Mazhab yang wallahu'alam. Cerita pasal dubuk ni, ada ingat masa Syahna cerita? Dia kata dubuk ni wallahu'alam, dia punya air kencing dia ada something tau. Dia kata antara senjata dubuk ni air kencing dia. Syekh nak cerita ni berlaku dekat kawasan Padang Pasir. Padang Pasir, negara-negara Arab banyak juga dubuk ni. Ana ada tengok satu dokumentari, ada seorang pakcik ni, orang Arab ni, kerja dia tuan-tuan tangkap dubuk. Brutal. Dubuk nyorok dalam gua tau. Gua sempit. Pakcik ni dia pakai sarung tangan dia. Tak pakai sarung tangan, sorry. Dia tak pakai sarung tangan. Dia bawa satu apa ni macam perangkat besi tu untuk masukkan kepala dubuk dalam tu. Dia masuk dalam lubang tu tuan-tuan, bunyi bergasak. Tuan-tuan keluar seekor dubuk. Dia tarik dalam keadaan kepala dubuk tu dah masuk dalam sangkar besi tu. Punya expert pakcik tu. Cowboy kan? Tak ada pakai apa benda maflar ke, pakai maflar pula. Pakai helmet ke, pakai sarung tangan, tak ada. Memang Allah Taala bagi kelebihan dia macam tu. Jadi Syekh nak cerita, pernah berlaku dekat kawasan Padang Pasir Arab Badawi ni, dubuk ni dia nak makan seorang budak tau. Dia perhati je budak kat kampung ni. Tapi tak boleh lah pasal budak tu dalam kampung. Cara dia macam mana? Kalau ni tuan-tuan, dubuk tu akan cari kawasan lopak, dia kencing kawasan lopak tu. Dia kencing ramai-ramai, agak-agak dah penuh lah kawasan lopak tu dengan kencing dia. Nanti dia pun pandai lah, dia cuba kejar budak kecil ni. Budak ni lari ke arah lopak air kencing tu. Tuan-tuan, bila budak tu lari, jatuh dekat dalam lopak air kencing tu, jatuh kan, berdebek dengan muka-muka tersembam dalam tu. Dia bangkit pada lopak tu tuan-tuan. Apa yang berlaku? Budak ni kejar pula dubuk tu. Kau faham cerita? Tuan-tuan faham tak kisah ni? Tadi dubuk kejar dia kan. Bila dia masuk dalam lopak air kencing tu, dia bangkit, dia kejar pula dubuk tu. Dubuk seronok lah budak kejar dia. Dubuk pun lari, budak tu kejar. Mujur dia kata ada orang kampung nampak. Apa hal anak siapa tu? Dia kejar dubuk tu. Anak siapa tu? Orang kejar budak tu, tangkap dia, mandi dan sebagainya. Orang kata, apa hal kau kejar dubuk? Dia kata, mana ada kejar dubuk? Dan kau kejar dubuk macam mana? Aku kejar bapak aku, dia kata. Bapak dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berlaku benda ni tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tak jadi, tuan-tuan boleh try. Pergi kat zoo, tuan-tuan selam kepala.
Tengok macam ni rupa duduk tu. Dia sungguh rupa bapak. Contohlah tuan-tuan. Okeylah, itu. Jadi ada benda-benda ulama bahas, kita tahu hukum, okeylah. Kita tak tahu, tak payah-payah panjang, takut pening kepala kan. Kadang-kadang orang tanya apa benda, makan telur. Telur okey, semua boleh makan, kecuali telur orang aja tak makan, tuan-tuan Habis tu Ustaz, telur anaconda, telur cicak boleh, tak ada hal punya kan. Akak-akak rumah mak cicak, kumpul telur cicak tu, rebus buat sarapan pagi. Contoh nak kampung. Ni pesen apa dia, kecil-kecil telur puyuh, tak kata puyuh, cicak bak cicak. Contoh kan. Nak besar sikit, ambil cicak gengko kan, besar sikit telur dia. Semua telur asal boleh makan tuan-tuan. Telur semua. Kecuali kalau beracun. Kalau beracun tak boleh le. Hatta telur ayam. Telur ayam okey. Tapi kalau orang Banjar kata dia jadi telur tambok macam tu. Kan dah rosak telur tu. Telur terbelam. Kau nak makan? Haram hukumnya kau makan. Tak boleh. Tuan-tuan jumpa telur buaya. Telur buaya tu kalau telur buaya bau menetas. Bau telur menetas pula. Buaya bawa bertelur kan, kau pun ambil, kau goreng. Contohlah, tak ada keluar anak buayanya, dia embrio tu lah keluarnya. Kau goreng, kau makan, terhal punya. Tapi kalau beracun, mati, haram hukumnya, tak boleh. Telur penyu apa, semualah. Kalau tak beracun, boleh makan. Beracun, hukumnya haram. Tu kaedah telur belangkas kan, samalah juga. Dalam mazhab Syafi'i, bab-bab binatang laut darat ni dia ada barmaiyat dipanggil. Barmaiyat ni binatang yang hidup dua alam kan. Dia boleh bertahan dua alam. Dekat air pun dia boleh bertahan, dekat daratan pun dia boleh bertahan juga. Dia panggil barmaiyat. Kita nak tahu binatang tu boleh bertahan dua alam tu macam mana? Contoh, kita ambil binatang tu, binatang apa yang bertahan lama atas darat? Tu lah, belangkas tu lah kan. Contoh, dia boleh lama dalam air kan. Kita ambil belangkas tu duduk atas daratan, contoh lebih 8 jam. Contoh tengok lama, dia boleh duduk relax, tak ada hal, relax ke dia. Itu tak boleh makan tu. Tapi kalau binatang tu duduk dekat air, dia dekat darat kejap kan, 2-3 minit, atau 10 minit, 20 minit, dia lepak, lepas tu dia turun balik. Itu bukan dua alam dia panggil. Itu satu alam okay? Dia mesti dua alam ni dia boleh hidup lama. Itu pun dia panggil dua alam. Dalam mazhab kita tak boleh makan. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Kau jangan tanya aku. Okey tuan-tuan. Jadi ada benda-benda yang Quran tak sebut, Nabi tak sebut. Kita ambil kaedah umum. Kalau mudarat, jangan makan. Kalau tak mudarat, boleh kita makan. Rasulullah SAW sebut, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima li ajli mas'alatihi. Nabi kata antara dosa yang paling besar, seseorang yang bertanya tentang sesuatu perkara yang benda tu asalnya tak haram, tapi dengan sebab dia tanya jadi haram benda tu. Kan? Sebab tak tahulah, mungkin dia punya soalan provok ke kan, banyak songeh ke, tak pasal-pasal jadi haram. Contohlah macam Bani Israel dulu kan. Bani Israel kan banyak songeh kan. Allah Ta'ala kata jangan tangkap ikan hari Sabtu, dia tangkap juga. Allah kata suruh sembelih lembu. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sembelih je lah lembu, kau jangan cakap banyak. Dia kata lembu tu warna apa? Tanya lembu warna apa? Nabi Musa kata lembu tu warna kuning keemasan. Ambil kau warna kuning keemasan. Kau nak cek mana lembu warna kuning keemasan? Ada, kau kena ambil lembu tu, kau spray dengan warna apa, tukir. Berjanggut nak jumpa. Lepas tu, warna kuning keemasan, jantan ke betina, umurnya berapa, maikat ada ke lagi ke tidak. Contohlah, macam-macam soalan. Akhir Allah susahkan Bani Israel. Jadi kita tak payah nak soal banyak kan. Anda suka kadang tengok orang masuk pertandingan apa tu explorer race tu. Dia orang ni jenis faham arahan tau. Dia baca sekali je arahan, soalan gini dah buat. Dia kata tak ada. Dia jenis macam tu. True buat. Kalau kita Melayu nak tanya, kita patut. Sebab tu kita kalah tuan-tuan balik awal. Tak boleh menang. Dia orang ni dengar terus. Style otak orang putih macam tu kan. Kita macam-macam nak tanya.
Atau lagi orang Arab punyalah banyak songeh. Ana masa dekat Al-Azhar dulu, Syekh mengajar ni kan, kalau tak nak periksa, contohlah kitab ni masuk periksa kan, Syekh pun bagi pilihan. Okey, yang masuk periksa hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, hadis kelima, contohlah sampai hadis ke-12. Okey, kita orang Melayu okey, alhamdulillah, terima kasih dah banyak. Kena budak Arab, Syekh, hang benda banyak sangat 12. Pada hadis 40. Hadis 40 Syekh bagi 12 je. Banyak 12 Syekh. Hadis nombor 2 tu panjang. Buanglah bagi nombor pendek. Syekh kata okeylah, aku buang nombor 2. Syekh, ni ada lagi, banyak lagi. Ada Syekh kata apa? Kau cakap banyak kau dengan aku satu kitab ni masuk semua. Ambil kau. Dengan kita pun kena bala tuan-tuan. Aku kata bengong sungguh budak Arab. Kita kena. Kita orang pernah kena soalan periksa tuan-tuan. Soalan pelik apa tahu? Syekh kata, soalan tu kata apa? Sebutkan, okey, nama kitab kita tahu. Sebutkan nama kitab, nama kilang cetak dan nombor telefon. Mana aku hafal? Kau pernah hafal ni di depan ni? Hak cipta terpelihara, nombor fax, nombor telefon. Aku pernah kena soalan tu tuan-tuan. Macam kena. Syekh nak marah sangat. Dia nak marah ke budak-budak Arab, kita pun kena sekali tuan-tuan. Sebab budak Arab ni dia banyak songeh. Okey, dalam hadis yang lain Nabi kata halakal mutanatti'un, binasalah orang yang mutanatti'un ni dia suka tanya, lepas tu korek lagi. Kalau macam ni, kalau macam ni, dia banyak kalau tuan-tuan. Jadi soalan-soalan kalau ni jangan layan. Kan? Macam ada ustaz, apa nama cerita tu? Dia cerita siapa? Samsuri dia punya, Samsuri Orang tanya masalah apa, air mani kan, najis ke tidak? Air mani memang tak najis pun dalam mazhab Syafi'i, air mani tak najis. Orang tua tanya, orang tua kata, oh tak najis tak no? Habis tu kalau kita kumpul sampai 2 kolah, boleh tak ambil wuduk dengan air mani tu? Tengok soalan ni. Soalan cik gaduh je. Ustaz kata apa? Gini Ji, Haji kumpul dulu biar cukup 2 kolah, baru saya bagi fatwa. Boleh kata pun tidak? Orang ajar soalan. Boleh kata air mani kumpul 2 kolah, banyak benar taki kau. Kita ada tuan-tuan pesen cik gaduh je soalan ni. Habis pening kepala aku. Macam lah. Tapi saya pernah tahu kena soalan yang saya tak boleh nak jawab, rupanya ada jawapan dia. Saya dululah, saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu, lama mula saya ngajar dulu. Masa kat Kuang dulu, bila saya kata saya ngajar Allah turunkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu kan. Jadi ada seorang pakcik tua dah, atuk dah. Ustaz nak tanya soalan ni. Ya Ji, masa Jibril turun tu kan Jibril kata Iqra', baca. Ya Ji, baca. Ada ke bendanya? Dia tanya. Mana ada tak benda nak dibaca tu? Alamak. Kau terfikir tak soalan tu? Kan bila dia kata baca Muhammad, mesti ada bendanya nak dibaca. Quran ke, papan hitam ke? Alamak. Aku ni tak tahu nak jawab. Ada kata apa? Tak payah tanya soalan tu, bid'ah. Kita nak cover, tak kerti nak jawab tuan-tuan. Rupa-rupanya bila saya baca kitab sirah, memang ada tuan-tuan. Masa Jibril tu selubung Nabi Iqra', Nabi kata ma'ana biqari'in. Wallahu a'lam, semua ulama kata dekat selimut yang selubung Nabi tu tertulis perkataan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Lepas tu dia kata baca Muhammad. Rupanya tante yang tanya aku tu wali songo tante. Kadang ada juga macam tu. Okey. Fala tantahiquha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha. Dan Allah diamkan beberapa perkara rahmat bagi kamu, bukanlah Allah lupa, maka fala tabhasu anha, jangan kita korek pasal benda tu. Ana ambil contoh tuan-tuan, halal cop, halal jakim tu kan. Kalau tuan-tuan nak senang, tuan-tuan beli apa barang, nampak ada halal jakim, okey, hukum halal, tak payah pening kepala. Tapi kalau tuan-tuan orang yang warak, duk berasa tak sedap hati, ya ke, nampak memang ada halal jakim ni ya, memang, tapi aku tak percaya, tak tahu orang cetak rompak ke, orang ciplak ke, terpulang pada tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak boleh paksa orang lain ikut style tuan-tuan, ya. Kita hukum zahir, sebab jakim ni dia ada authority bahagian cek-cek halal-halal ni, okey. Kan dulu kayu Cadbury apa semua tu, kan hal dah ada dah halal, maka gunalah, tak ada hal. Tak payah korek-korek, tak disuruh pun korek-korek benda macam tu.
Kalau kau nak buat eksperimen sendiri, buat kat rumah, tu terpulang masing-masing. Tapi hukum zahir halal kan. Orang buat loan dengan bank-bank. Kalau dia ada bahagian Islamik punya, hukum zahirnya dia ada apa? Panel syar'i kan. Panel syariah dia ada. Serah pada panel syariah. Kan? Dia tipu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau tuan-tuan warak tak nak terlibat langsung walau sedikit, tak payah buat loan, tak payah buat apa. Terpulang masing-masing. Tapi kalau ada panel syar'i tu, dia yang bertanggungjawab. Ya, besok kat padang mahsyar dia akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup atas dunia ni nak kata senang sangat pun tak senang, nak katakan susah sangat pun tak susah. Cuma kena ada ilmu sahaja ya. Cuma kita kena jagalah kalau perkara-perkara tu syubhat. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Hadis lagi. Sekian dulu aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Takbir. Allahu akbar.